Tapi Zat kan, kita sebut tentang perabot-perabot juga. Tapi ada satu benda kan yang memang sebelum ni Fiona ingatkan dia macam sekadar fungsi dia untuk tutup cahaya je. Kan? Dah tahu apa tu? Pastilah langsir. Sebab itulah kita ada ini. Kau tu kawan-kawan sudah datang. Yes. Hello. Jom kita pergi ke ruang tamu rumah kita hari ni. Sebelum tu kita tutup kita punya pintu. Alright. Okay. Alright. So, tumpang lalu. Ini dia. Okay. Wow, okey, sebut tentang langsir kan, semestinya kita kena jemput mereka yang pakar lah. Betul. Jadi bersama dengan kita di awal pagi ini, kita ada Puan Aida Haswani, Abu Hassan. Ya, panggil Kak Wani je. Kak Wani. Okey, dan juga kita ada Muhammad Azhar Ibrahim, pengasas iKertin. Betul. Silakan duduk. Apa kita tak jemput tetamu, kita duduk. Itulah pasal kata dia nak menyanyi lagu negara aku ke apa kan? Aduh, baik. Okey, baik. Tak ada macam ni. Apa ni? Kak Aida. Okey. Kak Aida. Kak Wani. Kak Wani. Aida tu lain. Aida Haswani, Aida dia. Panggil Aida nanti macam tak biasa pula. Tak biasa. Okey. So nak tanya, macam mana boleh terlibat dalam bidang perniagaan langsir ni? Okey, pada awalnya saya bermula dengan langsir ni. Saya bermula dengan yang mana dulu waktu saya kahwin muda. Jadi waktu nak buat langsir rumah sendiri, tak tahu jahit kan. Jadi saya pergi kedai beli ready made. Beli gantung senteng. Jadi itulah bermula kepada kenapa minat saya nak suka tengok langsir. Tapi nak dijadikan ceritanya, saya menceburkan diri dalam bidang langsir ni disebabkan mak saya meninggal dengan bapa saya meninggal selang setahun. Dan kita tak ada harta, tak ada aset. Jadi apa yang ditinggalkan tu adik-adik. Jadi saya kena sara adik-adik saya. Itu yang membuatkan saya menceburi bidang langsir ni. Inspirasi. Yes. Okeylah, itu je lah soalannya. Terus power dah. Tak tahu nak follow up dengan soalan apa kan. Tapi sangat inspirasi macam jadikan satu benda yang untuk kita lagi kuat demi keluarga kita. Kan? Tapi okey, sebut tentang langsir kan. Sebenarnya Fiona pun pernah hadapi masalah langsir yang macam senteng. Tak apa-apalah, tak kenalah sampai lantai panjang sangatlah macam gaun pula tu kan. Ni kita nak tahu jenis langsir ni kan, so ada banyak jenis kan. Kita nak tahu juga macam mana kita nak tahu langsir tu sebenarnya dia berkualiti ataupun tidak. Kan mungkin Cik Azhar boleh kongsikan. Okey, langsir ni kalau kita cerita tentang kualiti, ia bergantung kepada apa yang kita nak sebenarnya. Okey, ada orang dia nak cahaya tak nak masuk langsung. Contoh, dia bekerja sampai tengah malam. So pagi tu dia nak tidur sampai pukul 12. Contoh. So jadi dia tak nak cahaya masuk, dia nak kain sunblock macam mana. Atau kain tu dia nak transparent sedikit. Ada orang tak suka gelap. Ada orang nak bercorak. Ada kualiti tu nak tebal, nak nipis. Bergantung kepada tuan rumah tu sendiri. Okey. Dan kualiti tu juga bergantung kepada dia punya bentuk tingkap, design dia, itulah kualiti dia. Okey, itu kalau kita secara umum lah kan. Tapi kalau macam Cik Azhar sendiri, sebagai seorang pakar dalam langsir ni kan, bila sebut tentang langsir berkualiti, apakah yang terlintas di minda Cik Azhar? Kualiti pada saya lah, satu kualiti kain itu sendiri, sesuai tak sesuai dengan rumah tu. Kadang-kadang kualiti betul kualiti, tapi tak sesuai dengan ruang tu. Jadi kualiti tu dah secondary dah. Dia tepat, sempurna. Dia punya orang kata ruang tu nampak aura dia dah timbul. Itulah kualiti. Kualiti dari pandangan kita. Itu kualiti juga. Dari segi kain, kita adalah jenis-jenis kain, ketebalan kain, apa dia punya tekstur kain. Dia ada terlibat sebab kita ada banyak jenis kain kan. Kita ada linen, kita ada velvet, kita ada jacket, kita ada macam-macam jenis kualiti kain. Jadi kalau kita nak pilih kualiti kan, contohnya kalau customer nak I nak kain kualiti yang bercorak banyak sangat ni. Kain tu memang kualiti imported dari Belgium. Contoh ada tak yang kain yang the best ke apa ke? Antara yang the best. Antara kalau kita ada yang sampel yang lebih syarat lagi macam Manhattan tak ada. Sebenarnya kan macam Fiona pernah pilih langsir kan, dia ada jenis yang macam blockout, macam partial, total blockout. Dia ada berapa jenis sebenarnya? Okey, sunblock, kain blackout, kita panggil tu kain blackout ataupun kain sunblock. Kain sunblock ni kita boleh kontrol ataupun kawal cahaya yang masuk tu daripada 50% hingga ke 100%. Kalau kita nak 100%, tekstur kain tu di belakang dia mesti ada satu silikon.
Which is bila silikon, bila kita gantung curtain yang ada silikon, bila kita gantung kita nampak dia keras. Customer tak suka. Customer suka yang bila gantung tu dia nampak macam alur-alur yang cantik. Yang itu kita kena cari blackout yang mana kalau nak dapatkan 100%, kita kena liningkan kain tu. Terbaik. Zack rasa bersyukur sangat-sangat Cik Azhar Kak Wani datang ni. Sebab sangat baru Zack ada conversation ni dengan isteri Zack tau. Zack suka langsir yang dia labuh. Wife Zack dia kata macam ni, Bi, mana ada orang letak langsir labuh, nanti susah nak vacuum apa semua. So dia suka macam very nice lantai, lantai. Macam Zack memang suka macam biar labuh. Betul, dia kalau nak touch lantai, sebenarnya kalau kita nak touch lantai, dia boleh touch lantai, cuma dia cepat kotor. Kalau boleh kita naikkan setengah inci sikit daripada lantai so that kita senang nak sapu. Tak adalah macam kadang-kadang rumah kan daripada luar kadang-kadang lipan masuk, lipas kadang-kadang masuk kan. Tak perasan tahu tu kat belakang tu dah bersawang. Jadi isteri saya betul lah. Betul. Yang suka panjang tu isteri lah. Yang suka panjang tu saya. Zack yang betul. Zack betul? Sebab dia touch floor. Kalau macam isteri mungkin dia nak yang senteng lagi. Dia nak senteng. Yang panjang tu yang cantik. Dia tak boleh labuh sangat. Betul. Dia kena touch sikit. Betul. Kalau kita guna kain yang macam ni pula, kalau guna kain macam ni pula, dia kena lagi labuh. Sebab bila dah cuci, dia kecut. Macam tu. Dia ada jenis-jenis kain tertentu. Cotton, dia akan kecut. Tapi betul lah, Zack perasan kan. Kalau macam langsir memang sangat main peranan lah, Fiona. Betul. Kalau kita tengok dekat TV sekarang ni kan, yang ini kira dia punya ukuran dia macam mana ni sebenarnya? Kita kena dapatkan ukuran lebar tingkap tu. Kita bukan dapatkan ukuran lebar tingkap, tapi kita kena besarkan sikit daripada ukuran asal supaya rumah kita nampak lebih luas, lebih tinggi. So that bila kita gantung curtain, dia dah memberi efek yang luar biasa dalam dekor yang sangat simple. Kalau kita tengok kan, zaman mak-mak kita, nenek-nenek kita kan, di mana paras tingkap kadang-kadang kat situ je kan. Betul tak? Perasan tak? Jadi kita nampak dia kalau frame atas situ je. Tapi zaman sekarang, dia kita commercialize kan, kita nampak full height. Efek dia macam mana? Yelah, nampak lebih panjang rumah. Rumah nampak luas, tinggi. Kita nampak dia punya aura tu tadi. Lagi sekali. Kalau dari segi warna, macam tadi Fiona contoh, Fiona kata dia suka rumah putih. Rumah putih langsir tak bolehlah putih ke? Pelik dah pula. Rumah putih. Kenapa tak boleh? Boleh. Dia macam ni. Cantik itu adalah subjektif. Aduh. Yes. Benar. Mungkin cantik dekat Cik Fiona, tapi dekat Cik Zack tak cantik. Kita nak memilih langsir ni, sebaiknya kita ikut selera customer. Kalau customer mengikut selera saya, itu dah rumah saya. Kalau ikut selera Fiona, ini rumah saya. Kalau saya suka colour macam ni, orang tak boleh nak cakap apa lagi sebab saya akan duduk dalam rumah ni. Cuma dari segi kami akan advise lah. Kena tak kena. Kena tak kena. Okey. Sebab orang akan datang rumah kita dan cakap mungkin pelik. So kita advise. Mungkin rumah tu dah serabut dengan wallpaper yang bercorak-corak. You nak pula langsir bercorak-corak, kita advise. Tetapi at the end, decision yang buat you lah. Ya, betul. Kazak, soalan lagi nak tanya kan. Ada beza tak yang jenis yang macam ni? Yang lubang ni ataupun yang masih railing yang macam tu? Yang cangkuk biasa ni. Yang macam tu, yang cangkuk. Kalau kita tengok langsir ni sebenarnya, banyak beza dia. Kita tengok langsir ni, daripada bawah dia hampir sama je. Yang membezakan antara satu desain langsir dengan satu desain langsir adalah atas dia je. Okey, kita tengok yang sana tu kita panggil sebagai eyelet. Okey, dekat situ kita nampak ada rod. Kita ada ring yang masuk dalam tu. Dan penggunaan kain dia 3 kali ganda. Lebih daripada biasa. Dan kalau kurang kain, dia akan nampak dia macam tekankan sikitlah, sorry. Kurang kain. So kami akan advise kain yang secukupnya. Kalau seeloknya pakai yang jenis mana? Yang macam ni ke ataupun yang macam semua jenis kain sesuai. Yang penting kita nak rumah kita cahaya masuk berapa persen. Kalau macam Fiona kata nak buat untuk bilik tidur kan. So bilik tidur kita nak tidur. Janganlah kita letak kain nipis. Kita tak kain yang tebal, kain sunblock tu, kain blackout tu kan. So that boleh juga buat desain yang sama. Okey, langsir kan selain daripada dia blok cahaya matahari, pernah juga Fiona dengar yang digunakan sebagai satu alat untuk menyerap bunyi. Betul ke? Betul. Kain yang sesuai untuk menyerap bunyi kita pakai kain velvet. Dia boleh serap bunyi. Kadang-kadang kita tak tahu pun kat luar tu hujan, petir. Sebenarnya blackout yang 100% pun boleh juga serap bunyi. Sebab tu dekat hotel biasanya dah pakai kain blackout dah sekarang ni. Okey. Kita tahu kita nampak gelap kan dalam bilik, tahu-tahu dah pukul 12. Bahaya tu. Tapi ni sesuai untuk Zack. Zack selalu buat muzik kan dekat rumah kan. Boleh pasang langsir macam ni. Antara kelebihan kain sunblock ni lah. Satu,
bila dia punya peratusan cahaya yang disekat tu lebih, contoh 100%, peratusan cahaya yang masuk tu sangat sikit. Kadang-kadang tak masuk langsung. So, dekat suasana jadi gelap. Okay. Yang kedua, dia boleh reduce bunyi. Okay. Dan selain reduce bunyi, aircon circulation dalam tu, dia tak keluar. Cepat sejuk. Jimat elektrik jugalah. Wish best lah. Memang rasa terus nak pergi beli langsir. Memang betul baru borak dengan isteri pasal langsir ni. Zaid, tapi sebelum beli langsir kan, kita kena tahu secara ringkasnya lah. Kalau penonton kat rumah nak beli langsir kan, apa yang mereka perlu tahu dulu? Okay. Pada saya lah, langsir ni pada saya kategorikan kepada 4. Yang pertama, ada orang sekadar ada langsir. Bila sekadar langsir tu macam mana, jadi ada je. Okay? Langsir bawa daripada rumah lama, langsir mak bagi ke, pasang je. Yang kedua, langsir tu sebagai reduce cahaya je. Dia nak tutup cahaya. Sebagai tutup tingkap atau salidor, tutup je. Dah, itu nombor 2. Yang ketiga, langsir ni adalah kesempurnaan hiasan dalaman. Itu kategori yang ketiga. Dia blend dengan apa hiasan dalaman dia, sofa ke, wallpaper apa, dia blend. Itu dah cantik dah tu. Tinggi rendah dia dah cantik. Yang keempat, pada saya langsir yang paling tinggi di punya stage itu adalah bila langsir tu pasang, dia akan melambangkan Zack punya personality. So, Fiona punya personality. Bila tengok, kita dah tahu. Sebab itu kita nampak VVIP, taste dia macam mana. Betul. Kualiti kain dia Mak macam kena mana. tukar langsir lah. Sabar tuan, rasa nak terus pergi kan. Okey. Terima kasih banyak Cik Azhar, Kak Wadi. Terima kasih banyak. Tapi sebelum itu, boleh kongsikan Instagram ke social media untuk mereka-mereka yang di rumah? Okey, untuk siapa-siapa yang mencari curtain provider, untuk di iCurtain, okey, kami punya Instagram iCurtains, FB iCurtains, dan boleh juga kunjungi kami di showroom iCurtain di Denai Alam U16, dan insya-Allah dalam bulan 6 ni kami buka kita panggil HQ kita di Setia Alam Taipan 2. Dah ada showroom baru, kita ada management team kat situ semua sekali. Website kita? Website www.icurtains.com. Boleh senang. call untuk consultation, dan kami selain pada datang jumpa kami, kami pun ada servis datang ke rumah. Okey. Okey, Betul, nanti kita set untuk Cik Azhar dengan Kak Wani datang rumah. Okey, thank you so much. Terbaik Kak Wadi dengan Cik Azhar kita. Okey.